Bila Hakim tolak je daun pintu bilik, Ustaz rasa nak pingsan sebab bau bilik tu busuk sangat. Bau tahi manusia, bau hancing, bau sampah dan bermacam-macam bau lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan kesan akibat beramal dalam hal akidah ni tanpa guru, dan akhirnya syaitan yang akan jadi guru dia. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada yang nak beli lampu benang ni, saya letakkan link dekat bawah. Okey, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pada suatu malam beberapa tahun lepas, masa merawat pesakit, Ustaz disapa oleh seorang lelaki berjubah putih, berkopiah, wajahnya berseri dan berjanggut panjang. Dia pandang sambil tersenyum. Ustaz balas senyuman tersebut. Lelaki itu bersuara, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Haji?" "Alhamdulillah, saya Hakim, tapi masih belum pergi haji lagi." Mereka bersalam. Kemudian Ustaz persilakan dia duduk. Ustaz tanya, "Ada nak minta tolong apa-apa ke?" Hakim cakap ada. Dia mula bercerita. Kata Hakim, dia ada seorang adik perempuan, namanya Wati, umur dalam 19 tahun. Dulu dia seorang yang periang, ceria, suka bergurau dan selalu tolong ibu urus rumah. Sekarang ni Wati dah berubah. Dia suka menyendiri, bercakap sendiri, dah berapa lama tak mandi, suka mengamuk dan macam-macam lagi perkara yang tak elok dia buat. Bilik dia berterabur dan macam-macam yang ditampalnya pada dinding bilik. Asalnya Wati ni seorang yang taat, beribadah dan selalu cari tentang kebenaran Islam. Suka baca buku tentang agama, ketuhanan, falsafah dan sebagainya. Sebelum ni Wati sangat menghormati kedua ibu bapa dia, tapi semakin lama semakin berubah perangannya hingga dia jadi seorang yang garang, suka menengking ibu bapa dan mengamuk tanpa sebab. Pernah sekali Wati marah dekat ayah dia sebab larang dia baca buku pelik-pelik tentang ketuhanan. Disebabkan terlalu marah, Wati menjerit sekuat hati dan baling pasu bunga kecil hingga terkena kepala ayah dia. Banyak darah keluar, tapi Wati ketawa je tengok ayah dia yang mengerang kesakitan sambil tahan darah yang keluar dari dahi. Masa tu Hakim ada dalam bilik. Terkejut dengar suara Wati. Cepat-cepat dia keluar nak tengok apa yang berlaku. Hakim segera menuju ke arah ayah dia, ambil tisu, kemudian kesat darah dekat dahi ayah dia. Hakim tanya Wati, "Kenapa baling ayah dia macam tu?" Wati cuma jawab, "Siapa saja yang cuba halang dia dari menyatu dengan Allah, pasti akan dapat siksaan dunia." Kemudian Wati ketawa sambil mengejek-ngejek ayah dia. Hakim mula hilang sabar dan terus tampar muka Wati. Lepas tampar Wati, tiba-tiba
Wati terkejut macam baru terjaga dari tidur. Bila ditanya kenapa Wati baling ayah pakai basuh bunga tu, Wati cakap dia tertidur dalam bilik dan tak tahu apa yang berlaku. Wati nampak bingung tengok keadaan diri dia. Bila Wati tengok ayah dia dalam keadaan berlumuran darah dan hakim bagi tahu semua ni dari perbuatan dia, Wati terkejut dan menangis semahu-mahunya sambil peluk ayah dia. Sekarang ni Wati semakin teruk. Dia lebih banyak tak sedarkan diri. Hari-hari bercakap sendiri, kencing dan berak dalam seluar. Makanan yang ibu dia bagi, Wati tak akan makan kecuali makanan tu dah basi baru dia akan makan. Yang peliknya, Wati tetap solat dan berzikir macam biasa tapi tak sempurna. Hakim pernah intai Wati masa dia tengah solat. Masa tu solat Zuhur. Wati solat 8 rakaat. Dia solat sambil ketawa, menangis dan macam bercakap dengan seseorang. Sekarang ayah dia dah pakaikan Wati dengan rantai besi di kedua-dua tangan dan kakinya sebab nak kawal pergerakan dia. Kalau tak, dia selalu duduk dekat buaian luar rumah sambil menyanyi, menari dan bercakap seorang diri. Kadang-kadang mengganggu jiran sebelah. Wati baling batu ke arah mereka dan keluarkan kata-kata kesat. Dah beberapa kali mereka bawa jumpa doktor, tapi doktor kata memang tak ada masalah apa-apa si Wati ni. Sampaikan mereka kena marah dengan doktor sebab selalu sangat bawa Wati ke hospital, sedangkan menurut analisis doktor, Wati memang tak sakit. Sekarang mereka sekeluarga dah tak bawa Wati ke hospital lagi. Jadi hakim nak minta tolong ustaz pergi ke rumah tengok-tengokkan keadaan Wati tu. Mereka sekeluarga buntu dan risau tengok keadaan Wati. Apa lagi ibu dan ayah dia dah tua dan selalu sakit-sakit. Ustaz pandang jam dekat dinding. Pukul 10.35 malam. Masih awal lagi. Ustaz pun setuju. Setelah bersiap dan bagi tahu abang dia iaitu Ustaz Amir, mereka berdua pun menuju ke rumah hakim. Perjalanan ambil masa dalam 20 minit. Masa dalam perjalanan, mereka berdua banyak berbual tentang masalah Wati. Menurut hakim lagi, masalah Wati ni bermula bila Wati mula belajar untuk dekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sebelum ni, Wati bukan seorang yang suka beribadah, tak tutup aurat dengan sempurna dan suka dengar lagu-lagu barat. Dalam urusan ibadah ni, Wati tak berguru dengan sesiapa, melainkan dapat maklumat dari internet dan buku yang dia baca. Tak berapa lama kemudian, mereka sampai dekat rumah hakim. Ustaz keluar dari kereta dengan langkah kanan dan mula baca surah Al-Fatihah dan ayat kursi, lalu menuju ke pintu masuk. Ustaz nampak ada seorang perempuan duduk dekat buaian dekat luar rumah. Buaian tu bergerak perlahan-lahan mengikut irama lagu yang dinyanyikan oleh perempuan tu. Kadang-kadang nampak macam dia tengah berbual dengan seseorang. Dalam hati Ustaz, mungkin inilah Wati, adik hakim kot. Wati pandang Ustaz dan hakim dengan perasaan penuh marah dan benci. Kemudian dia berdiri dan hayun dengan kuat tempat duduk buaian tu, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Hakim bersuara, "Ustaz nampak kan?" "Ya hakim, tak apalah, biasalah tu." "Apa yang biasanya Ustaz?" "Tak ada apa-apalah hakim." Kemudian hakim keluarkan kunci, buka pintu dan mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Lepas bagi salam dan persilakan Ustaz duduk, hakim minta izin untuk masuk ke dalam bilik Wati untuk bagi tahu ayah dan ibu dia tentang kedatangan Ustaz tu. Lepas hakim keluar dari bilik, dia ajak Ustaz ke dalam bilik Wati pula. Ayah dengan mak dia ada sekali dalam bilik tu. Macam biasa, Ustaz mulakan langkah dengan bismillah dan zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Bilik Wati terletak di bilik kedua dari belakang. Ada 3 bilik kesemuanya. Pertama bilik ayah dan ibu hakim. Kedua tu yang tengah bilik si Wati, dan yang paling belakang tu bilik si hakim. Sampai dekat depan pintu bilik Wati, hakim bagi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, masuk." Bila hakim tolak je daun pintu bilik, Ustaz rasa nak pingsan sebab bau bilik tu busuk sangat. Bau tahi manusia, bau hancing, bau sampah dan bermacam-macam bau lagi. "Masuklah hakim." "Ustaz, minta maaf, bilik bersepah dan bau." "Macam inilah keadaan Wati Ustaz, tak terurus. Berapa lama dah tak mandi. Kadang-kadang berak dan kencing dalam bilik ni." "Tak apalah pakcik, makcik.
Bukan kehendak anak makcik nak jadi macam ni. Kemudian ustaz masuk perlahan-lahan. Bahagian tumit kaki diangkat sikit sebab lantai bilik itu rasa macam basah dan melekit. Entah air apa yang ustaz dipijak, dia pun tak tahu. Ustaz pandang sekeliling bilik dan terkejut tengok Wati tengah duduk sambil kedua belah kakinya melunjur ke depan. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan besi dan dikunci dengan mangga kecil. Ustaz terdiam dan rasa pelik sikit. Dia pandang Hakim. Hakim pandang dia. Ustaz bersuara, "Hakim, tadi masa kita turun dari kereta, saya nampak Wati tengah duduk dekat buaian sambil menyanyi dan bercakap-cakap. Hakim nampak kan?" "Saya tak nampak apa-apa pun Ustaz." "Apa yang Ustaz nampak tadi?" "Saya nampak Wati duduk dekat buaian luar tu. Bila Wati tengok kita, dia terus berdiri dan hempas kerusi buaian meluru masuk dalam rumah." "Ustaz, masa kita nak masuk rumah tadi, Ustaz nampak tak saya tengah bukakan kunci rumah? Macam mana Wati boleh buka dan kunci balik pintu sedangkan kunci ada pada saya?" "Astaghfirullahalazim." Habis tu tadi Hakim tanya masa kat luar rumah tadi, Ustaz nampak kan? Tu apa benda? Menurut Hakim, dia tanya macam tu sebab dia nampak buaian tadi bergoyang sendiri dan tempat duduk tu macam dihempas orang. Benda macam ni lah yang selalu terjadi dekat rumah tu. Itulah yang membuatkan mereka sekeluarga ni risau. Ustaz mula rasa tak sedap hati. Wati yang tengah terikat tu pandang dia dengan senyuman. Ustaz terus baca ayat kursi sebagai peninding dan duduk dekat depan Wati. Rambutnya kusut, matanya cengkung dan bengkak, kukunya hitam dan panjang. Dia menyanyi-nyanyi. Tiba-tiba Wati berhenti menyanyi lalu pandang ke arah Ustaz dan bersuara, "Dah lama aku tunggu kamu, Malik. Mari ke sini." Berderau juga dah Ustaz masa tu. Macam mana Wati boleh kenal dia? Sedangkan Ustaz baru pertama kali jumpa dengan Wati. Kemudian Ustaz bergerak ke depan sikit dan pilih kedudukan yang selamat untuk duduk kalau terjadi apa-apa. Wati bersuara lagi, "Aku perlukan seseorang yang hebat seperti kamu supaya kita boleh berganding bahu menegakkan Islam. Nanti aku kurniakan kamu pangkat dan kuasa agar kita sama-sama dapat memerintah dunia." Astaghfirullahalazim. Aku tak nak. Dekat sinilah Ustaz rasakan yang dia kena berhati-hati dan berserah sepenuhnya kepada Allah dan sentiasa beristighfar supaya syaitan tak dapat pengaruhi dia dengan kata-kata manisnya. Inilah yang merupakan salah satu bentuk dari talbis iblis. Talbis iblis ni bermaksud menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Jadi talbis iblis ni adalah bagaimana perancangan hebat iblis laknatullah dan tenteranya dalam menghasut dan mempengaruhi manusia sehinggakan manusia tu nampak kebatilan sebagai satu kebenaran dan kebenaran tu sebagai suatu kebatilan. Wati bersuara lagi, "Kalau kau tak mau, apa kata kalau aku angkat kau jadi Nabi Isa? Kau boleh jadi mulia seperti aku. Kerana Allah telah angkat aku jadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dulu dah tak ada kerana dah lama wafat. Jadi Allah lantik aku jadi Nabi Muhammad yang baru." "Aku tak nak." Kemudian Wati tawarkan Ustaz kuasa untuk perintah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan jin dan syaitan pun akan jadi tentera dia macam Nabi Sulaiman, dan kuasa untuk hidupkan orang yang telah mati macam Nabi Isa. Semuanya Ustaz tolak. Dia cuma ada satu permintaan je. Ustaz tu bersuara, "Siapa pun engkau, aku mahu kau keluar dari badan Wati kerana engkau adalah syaitan laknatullah dan jangan cuba untuk sesatkan manusia." Lepas je Ustaz cakap macam tu, tak semena-mena Ibu Hakim marah dan menengking dia. "Ustaz, kenapa Ustaz tuduh Wati ni syaitan? Ustaz cakap ikut sedap mulut je. Wati ni manusia dan bukannya syaitan." Ustaz terpinga-pinga dan terkejut. Kenapa Ibu Hakim boleh cakap macam tu? Kemudian Ustaz jelaskan pada Ibu Hakim yang dia tak maksudkan Wati sebenarnya, tapi syaitan yang ada dalam badan Wati tu. Ibu Wati bersuara lagi, Ustaz sama je dengan yang lain. Sengaja nak pecah belahkan keluarga kami. Lepas tu nanti Ustaz akan kata yang keluarga kami ni boleh syaitan. Ustaz jadi semakin bingung. Kemudian ayah Hakim pandang isterinya lalu berkata, "Apa yang awak merepek ni? Awak tak tahu ke yang dalam badan Wati ni ada syaitan yang merasuk? Bagus dah Ustaz nak tolong Wati ni. Awak nak digila terus selamanya ke?"
Tak pernah lagi orang panggil anak kita syaitan bang. Wati tu saya yang jaga dari dalam kandungan hingga sekarang. Saya ibu dia, saya tahulah. Sampai ke situ pula awak ni merepek. Kalau macam ni, awak keluar je dari bilik. Jangan ganggu ustaz nak tolong anak kita. Baiklah, sebagai seorang ibu, saya doakan semoga Wati ni tak sembuh-sembuh sampai bila-bila. Abang ingat doa saya ni. Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakap ni? Kenapa doakan yang tak bagus untuk anak sendiri? Biarlah, nanti saya akan jaga Wati sampai saya mampus. Kemudian Ibu Hakim bangun dan pergi tinggalkan mereka bertiga dalam bilik Wati. Kedegang bunyi pintu dihempas. Suasana bertukar jadi sepi. Ustaz jadi serba salah. Ayah Hakim terus minta maaf atas kelakuan isterinya. Lepas dapat izin dari Ayah Hakim untuk rawat Wati, Ustaz pun minta mereka pindahkan Wati ke ruang tamu. Sebab dalam bilik ni Ustaz rasa tak sesuai. Lagipun dia nak baca Al-Quran jadi kena cari tempat yang sesuai. Kemudian Hakim dan ayahnya buka kunci pada pergelangan kaki dan tangan Wati dan pimpin dia pergi ke ruang tamu. Ibu Hakim tak tahu dia ada kat mana sekarang. Mungkin ada dalam bilik ni. Ustaz mulakan dengan ta'awud, Bismillah, surah Al-Fatihah dan ayat kursi, sambil memohon perlindungan dari Allah untuk diri sendiri, keluarga dan Wati sekeluarga. Masa Ustaz bacakan ayat-ayat tersebut, Wati ikut baca sekali dengan baik dan lancar. Tapi ada bacaannya yang dibaca dengan kurang jelas. Masa baca ayat kursi, Wati ketawa dan pandang Ustaz. Wati bersuara, Kenapa bacaan kamu berterabur, Malik? Malah bacaan Al-Quran aku lebih baik darimu. Belajarlah lagi kerana bacaan kamu banyak yang salah. Kalau mahu, aku juga boleh jadi gurumu. Ustaz tengok Hakim dengan ayahnya macam tak keruan. Mereka pandang sesama sendiri. Mungkin terkejut dengan apa yang syaitan dalam badan Wati tu perkatakan. Segera Ustaz suruh Hakim dengan ayahnya baca ayat kursi sebanyak yang mungkin dan berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk kalahkan syaitan ni. Mereka berdua mula baca ayat kursi dengan khusyuk, tanpa pedulikan syaitan tu yang terus menerus ketawakan mereka. Wati bersuara, Bacalah semampu kamu. Aku tak akan sakit kerana bacaan Al-Quran tu tak akan pernah dapat menyakiti aku dan Wati. Ustaz terus baca ayat kursi. Dia selangi beberapa ayat Quran dari surah An-Naba. Lepas lebih setengah jam baca dengan khusyuk, ketawa Wati mula berkurangan. Mulanya Wati ketawa sambil memperlekehkan bacaan mereka. Tapi lama kelamaan ketawa tersebut bertukar jadi suara mengerang kesakitan. Kemudian ketawa semula, menangis, ketawa dan menangis dan ketawa. Macam itulah berterusan. Mereka teruskan bacaan sehinggalah syaitan tu berkata, Sudah, hentikan bacaan kamu. Aku mengalah. Aku minta engkau keluar daripada Wati selamanya. Aku boleh keluar, tapi masalahnya aku dipanggil Wati untuk teman dia. Jadi aku turut permintaannya. Kalau begitu, putuskan perjanjian kamu. Jangan pernah ganggu Wati dan keluarganya lagi. Jelaskan kepada aku macam mana kamu boleh datang kepadanya. Baiklah, tapi kamu perlu tahu satu perkara. Apa dia? Syaitan dalam badan Wati tu pun mula bercerita. Menurutnya, ada satu masa tu ketika Wati rasakan dirinya penuh dengan dosa dan nak dekatkan diri kepada Allah. Lalu, dia mula beribadah seperti solat, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Syaitan mana yang nak tengok manusia kembali kepada Allah kan? Lalu, dia mula rasuk pemikiran Wati. Sebelum ni, Wati jarang nak beribadah. Jadi banyak perkara yang dia tak tahu. Wati buat ibadah dengan banyak kesalahan tanpa berfikir betul atau salah. Satu hari ketika Wati tengah beribadah seorang diri tengah malam, syaitan tu perhati je Wati solat tahajud dan berzikir. Tapi Wati tak tahu solat dengan betul dan solatnya tu berdasarkan apa yang difaham je. Betul atau tak, Wati sendiri tak tahu. Sedangkan zikir sebagai amalannya adalah zikir yang dia dapat dari buku. Itu bukannya ayat Al-Quran. Wati mula beribadah tanpa berguru. Jadi senanglah syaitan mendekatinya. Pernah satu malam tu Wati tertidur lepas solat tahajud. Syaitan tu meresap masuk ke dalam mimpi Wati sebagai seorang Nabi dan katakan pada Wati bahawa dia adalah
Nabi Khidir yang diutuskan oleh Allah untuk sampaikan salam kerinduan Allah kepada Wati dan berkata bahawa Allah minta dia rahsiakan perjumpaan mereka dalam mimpi ni, sebab ini adalah mukjizat Allah kepada Wati yang Allah tak berikan kepada orang lain. Syaitan ni tahu kalau dilarang Wati untuk beribadah dan suruh tinggalkan ibadahnya, dah tentu Wati akan menolak. Lepas tu syaitan tu selalu datang dalam mimpi Wati dan minta dia terus beribadah dan baca Al-Quran. Syaitan tu tahu Wati tak pandai baca Al-Quran, jadi dia ajarkan Wati beberapa kalimat yang sama dengan bacaan Al-Quran dan ada beberapa zikir. Semuanya sesat, tapi Wati tak tahu. Dia terus amalkan setiap hari, sedangkan zikir-zikir tu mengundang lebih banyak syaitan untuk mendampinginya. Sebelum baca zikir-zikir tadi, Wati kena baca ta'awud dulu yang telah diubah sikit maknanya. Syaitan tu suruh Wati baca dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam, kepada A'udzubillahi minasyaitonirrahim, aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dikasihi. Lepas beberapa lama, syaitan tu katakan kepada Wati bahawa Allah telah sampaikan berita gembira buat dia. Allah telah janjikan syurga padanya. Oleh tu dia tak perlu solat lagi, sebab Allah dah angkat tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mulai dari saat itu Allah telah lantik dia jadi Nabi Muhammad yang baru. Sebagai tanda persetujuan, Wati diminta untuk makan tahi dan kencingnya sendiri. Mulanya Wati geli dan menolak, tapi syaitan tu menghasut dan kata kenapa nak geli, sebab seluruh tubuh badannya adalah suci dan telah disucikan oleh Allah. Akhirnya Wati makan tahi dan minum kencingnya sendiri, dan dari situlah syaitan yang berada dalam badan Wati mula kuasai jiwanya. Fikirannya telah dilalaikan sehingga Wati hampir gila. Pandangan matanya telah dikaburkan sehingga kan sesuatu yang salah pada pemikiran manusia adalah betul bagi diri Wati. Wati sangat yakin yang dia adalah Nabi Muhammad yang baru. Syaitan tu pernah suruh Wati solat dalam keadaan telanjang dan katakan dekat akhirat nanti semua manusia akan bertelanjang di padang mahsyar. Jadi kenapa perlu ada rasa malu untuk awal-awal berjumpa dengan Allah dalam keadaan telanjang? Sekarang susah untuk sesiapa termasuk keluarga untuk pujuk Wati supaya tinggalkan segala amalan ni, sebab fikirannya telah termakan dengan kata-kata bahawa Allah telah sampaikan salam kerinduan kepadanya dan Allah telah angkat dia jadi Nabi Muhammad yang baru. Ustaz bersuara, baiklah, engkau keluarlah sekarang. Semoga laknat Allah tetap bersama kau sampai bila-bila. Ya, aku akan keluar sebab aku dah berjaya sesatkan dia. Cuma kau kena ingat satu perkara. Lepas aku keluar, akan banyak lagi kawan-kawan aku dari golongan syaitan yang berbaris untuk sesatkan dia, dan masih ramai lagi orang-orang macam Wati ni menanti untuk disesatkan. Sekarang Wati dah pun jadi gila. Gila isim. Tak lama lepas tu, Wati mula tersedar. Ustaz terus baca ayat kursi beberapa kali untuk pastikan tak ada lagi syaitan yang mendampinginya. Lepas habis baca, mereka bertiga pandang wajah Wati. Wati bertanya, mana kawan Wati ayah? Siapa kawan kamu Wati? Nabi Khidir tu. Astaghfirullahalazim, itu bukan Nabi Khidir Wati, itu syaitan yang cuba sesatkan Wati. Mana ada syaitan ayah? Dia tu Nabi Khidir yang Allah turunkan kepada Wati untuk jadi teman Wati. Alhamdulillah ya, sekarang Wati dah jadi Nabi Muhammad yang baru. Bolehlah kita memerintah dunia nanti ayah. Ayah Wati pandang wajah Wati. Kemudian air matanya mula jatuh ke pipi. Ustaz minta kepada Hakim dan ayahnya supaya jangan bertanyakan apa-apa soalan dulu berkaitan dengan gangguan yang Wati hadapi sebelum ni. Biar keadaan tenang dulu dan Wati boleh beristirahat dengan baik, dan cadangkan mereka bawa Wati ke hospital supaya doktor boleh merawat Wati.
Wati terlalu lemah dan makan benda-benda yang pelik. Mungkin selama ni Wati berada dalam alam khayalannya sendiri. Boleh juga bahawa Wati itu berjumpa dengan pakar berkenaan dengan masalah fikiran untuk dapatkan nasihat daripada mereka. Setelah berbual lebih kurang, Ustaz minta diri untuk pulang. Kemudian Ustaz melangkah keluar dari rumah hakim menuju ke arah kereta sambil fikir macam mana nasib Wati nanti. Memang susah nak rawat pesakit yang dah terjebak dengan masalah gila isim ni. Ramai pesakit gila isim ni tak sembuh sebab mental dan jiwa mereka telah terganggu. Ustaz hanya mampu berdoa untuk kesembuhan Wati. Apa yang akan terjadi pada Wati seterusnya? Boleh tak disembuh? Tunggu di part kedua cerita ni. Pada sesiapa yang ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah ni. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.